content, which is the value for pen content and then refill sample. Okay, untuk stage yang kedua sama juga, you perlukan data untuk save punya size dan juga mass of soil retain. Sekejap kita tengok kawan kita dapat masuk tak. Okay. Okay, masih lagi ada slide ni Ada doktor. Doktor. Tak apa. Ada madam. Okay, tengok juga dekat kawasan ni ada pen content. Itu pun maklumat kita perlukan. So this is the form that either they give you. Kalau dia tak bagi awak, maksudnya awak kena tahulah cara nak menulis form ni. Okay, sebelah sini kita ada BS Size. Okay, kat sini you akan masukkan data lah. And then kita akan semak semua sekali. So kita akan pergi satu persatu. Okay, ini adalah target untuk kita complete kita punya data menggunakan form. Dan selepas tu kita akan lukis kita punya soil classification curve lah. Okay, ini kita akan buat satu-satu. First step daripada soalan, you baca untuk maklumat pen, dia punya bukaan berapa ataupun aperture dia berapa. And then you baca data dia, kat sini you akan isi pada column mass of soil retain. Okay, so you have 28 mm and then you have the data for 28 mm. So this is only the replication of the data and then you masukkan dalam kolom yang mass of soil retain ni lah. Okay, untuk soil passing, kalau kita refer kepada soalan, okay, untuk pen content ni adalah maklumat untuk soil passing ni soil passing 3.35 mm. That will be the data yang you akan masukkan. Dan untuk refill sample use daripada soalan, you tengok dekat kawasan sinilah. Refill sample berapa nilai dan masukkan dalam you punya table. Okay, yang tak ada dalam soalan adalah refrain correction. Di mana awak kena guna calculator. Siapa ada calculator boleh cuba sekarang. Okay, nilai untuk refrain correction adalah 1165 bahagikan dengan 196. Okay, suppose we get that value lah 5.94. Okay, saya tengah mencari calculator saya juga. Okay, use your calculator, tekan dapat tak 5.94. Suppose we get that lah. Dapat madam. Okay, itu untuk stage yang pertama. And then untuk stage yang kedua, dia ada 2 mm, ambil data dari soalan. Ada 1.18 mm je pen, ambil data dari soalan. Sama juga proses dia sampailah you salin nilai untuk soil passing 63 micrometer, you dapat 3.1. Okay, itu adalah untuk first column. First column tak ada apa-apa yang berubah, you salin sahaja daripada soalan. Okay, untuk second column, untuk corrected mass retain in gram. Okay, for first stage, again there is no changes, which is you just copy from this column dan you dapatlah kolom yang ni. Okay, tinggal lagi bila masuk ke second stage baru ada perubahan, di mana untuk mendapatkan nilai 322.8 ni adalah nilai 54.3 didarabkan dengan nilai refrain correction which is 5.94. So boleh cuba 54.3 darabkan dengan 5.94. So you should get 322.8. Okay, saya dapat 5.94 darab 54.3, 322.5 lah lebih kurang. So this is the rest of the process that you must do, calculate with refrain correction. And then afterwards, you boleh tambahkan semua ni di kolom yang corrected mass retain ni, dari atas sampailah ke bawah, tambahkan. And then you akan dapat jumlah for this example 2457.4.
Okay, bila awak buat, kenapa kena dapatkan nilai ni adalah kita nak buat comparison dengan nilai yang asal kita gunakan untuk proses soil classification ni Yang asal kita gunakan 2458. Akhir sekali bila kita dah siap calculate, kita dapat 2457.4. Bermaksud ada lebih kurang 600 gram dah hilang dah hilang semasa kita buat eksperimen ni. Okay, bila ditanya kenapa soil you boleh hilang ataupun loss of soil, it is because of during kita buat shaking tu ataupun during you brush you punya soil daripada pan, ada soil particle yang dah terbang dekat atmosphere. So itu kita consider dia sebagai loss lah. Kita masuk juga semasa awak buat refilling ni, ada juga partikel-partikel soil yang akan berterbangan di udara. So that is justify kenapa ada loss kat situ. Okay, seterusnya adalah untuk kolom percentage retain ni. Okay, ini adalah nilai soil yang retain yang kita kira dalam bentuk percentage. Caranya adalah untuk kolom sebelah ni, bahagikan dengan total 2457.4, darabkan dengan 100, you akan dapat this value. So saya simplify kat sini, kolom mass retain divide by total multiple by 100. So semua ni adalah nilai dalam percentage. Okay, cara nak tahu sama ada you buat jawapan betul ataupun salah, selesai you kira percentage, you jumlahkan, you sepatutnya dapat 100% lah. Okay, that is for percentage retain punya column. Okay, this is the last column that you want to do. Kita akan mulakan dengan 100% and then daripada 100 tolak 2.2, you get 97.8. From 97.8 minus 4.1, then you get 93.7. So you will do the zigzag motion sampailah ke bawah. So akhir sekali you sepatutnya dapat jawapan 0 lah. Dan untuk map ataupun untuk lukis graf, yang kita perlukan adalah data BS sieve size. Kita akan lukis against cumulative percentage passing. So dapatlah yang ini. Okay, bila dah dapat gambar ni, kita tak boleh happy-happy lagi sebab yang you perlukan adalah untuk mengira berapa jumlah percentage gravel. Saya dah ajar hari tu. Kita tengok dekat lower end dengan higher end. Okay, untuk gravel yang you boleh buat adalah kat sini adalah 100%, nilai 100%. Tolak dengan nilai lower end ni untuk gravel kat sini. Okay, let's say you ada 35%. So you get about 5 lebih. berapa? Sama sejam tu cukup. Okay, kita dapat kat sini 100 tolak 35. 65. 65 Sorry. Ini benda yang sama kita buat tak apa kita ulang balik. So untuk sand, you ada 35 tolak dengan 1% lah kot. So you dapat 34%. So yang ni kita boleh buat summary lah nanti Gravel 65, sand 35. Okay, the rest of the soil will be fine soil which is not significant sebab sikit sangat. Okay, tak apa. Proses ni you dah tahu. Next, you kena kira untuk CU dan kira juga untuk CG. Rumus tengok dalam slide. Okay, hari ni kita akan fokus how to name the soil dan kita akan buat beberapa exercise untuk namakan soil lah berdasarkan percentage grain yang berbeza. Ini adalah simplified daripada cara you nak tengok terus ke British Standard. Kita cuba namakan menggunakan konsep yang ni lah. Saya mudahkan dengan slide ni Kita cuba dulu Okay, how to name the soil? The first thing that you need to ask,
is identify percentage fine particle. And then kita tengok dekat silt dan juga clay, kita tambahkan dua-dua nilai percentage clay dan juga silt. Sekiranya you punya silt dan juga clay tu less than 35, so jawapannya yes. Dan untuk jawapan yes ni kita akan namakan you punya soil tu sebagai coarse grain soil. Okay, sama ada dia adalah gravel ataupun clay, sand. Okay, selepas kita dah dapat identify dia adalah coarse grain, kita tengok pula highest percentage coarse grain soil. Okay, macam contoh tadi antara gravel dan juga sand, highest percentage ni adalah gravel kan. So kita akan namakan soil tu sebagai gravel. Dan tak lengkap untuk tahu nama sahaja, you must calculate untuk CU dan juga CG sebab kita nak tengok dia punya gradation lah, sama ada dia well graded, gap graded ataupun poorly graded. Okay, boleh tulis kat sini sama ada dia well graded, poorly graded ataupun gap graded. Okay, yang ni how to do it kena refer kepada equation CU dan juga CG. Okay, ini adalah laluan untuk namakan soil kalau dominant particle dia adalah coarse particle. Okay, dia boleh jadi juga dia adalah soil untuk fine particle. Selepas awak tambahkan silt dan juga clay punya percentage, and then awak dapat nilai silt plus clay tu lebih daripada 35%. So the answer is no. Now we know that that soil will be named using fine grain soil. Tapi tinggal lagi kita tak tahu sama ada dia silt ataupun clay. So next question yang you perlu tanya adalah identify fine grain more than 65%. Okay, tambahkan silt dan juga clay. Kalau dia more than 65%, then awak akan pergi kat sini. Dan kalau jumlah silt dan juga clay lebih daripada 65%, kita akan namakan dia sebagai fine grain soil lah. 100% sebagai fine grain soil. Then 65. Okay, dia akan jadi no kat sini. Kita ada dua nama lah. Dia akan ada secondary name dan dia akan ada dominant name untuk fine grain soil. Okay, kalau macam blur-blur apa yang saya cakap ni, tak apa, kita akan buat exercise sekejap lagi. Okay, yang saya ringkaskan melalui gambar rajah ni adalah sebenarnya awak perlu baca daripada British Standard ni lah. Okay, untuk pertanyaan yang pertama identify percentage fine particle, adakah dia less than 35%? Ni sebenarnya maksud dia kat sini. Okay, kalau less than 35%, kita akan namakan dia sebagai coarse grain soil. And then antara gravel dan juga sand mana lebih dominant, katalah gravel dominant, so kita akan namakan dia gravel. Kalau sand dominant, kita akan namakan dia sand lah. Sama juga dengan you punya fine grain soil, kita identify kalau lebih daripada 35% fine grain, kita tahu kita akan namakan soil tu dalam kategori fine grain soil. Cumanya sama ada kita akan dapat kategori yang ini ataupun kategori yang bawah ni lah. Okay, untuk enhance understanding, marilah kita buat example ni. Okay, kita buat example bersama-sama. So example pertama, saya beri gravel 48%, sand 22%, silt 5%, clay adalah 25%. So soalan pertama, sama ada komposisi ni fine grain soil lebih daripada 35% ataupun tidak. So this is the process that you need to do. Okay, campurkan silt plus clay. Berapa persen you dapat? 27. Silt plus 30. 30.
70. Okey, tadi soalan pertama kan, adakah silt plus clay ni melebihi 35%? No. No. Tidak. Jadi bila tidak, dia akan jadi coarse grain lah. So selepas kita dapat identify dia adalah coarse grain, awak kena buat pembezaan lah antara gravel dan juga sand, yang mana lebih dominan. Gravel. Gravel. So awak dah boleh tulis gravel kat situ. Okay, yang penting kat sini, tulisan gravel tu kena semuanya guna huruf besar. Itu adalah cara you menulis untuk engineering punya praktis. Okay, but this is not complete. Of course, you need to find your CU. Okay, you need to find your CG. Katalah bila you buat calculation, you dapat, you dapat conclusion daripada nilai CU dan juga CG well graded. Okay, jadinya untuk komposisi ini, nama sebenar soal ni adalah well graded gravel. This is how you do it daripada komposisi soal yang kita dapat daripada particle grain distribution. Okay, now ni example kedua pula. Okay, somebody campurkan silt dan juga clay. 30. 30. Dan sama ada soalan kan. Okay, what is the dominant coarse grain? Sand. So your name is sand. Sama juga cari CU, cari CG. Okay, let's say conclusion daripada CU, CG ni you dapat poorly graded and then you dapat Sand. penting sand tu mesti semua sekali huruf besar. Okay, example yang okay, faham terang hati awak semua ni. Yang example ketiga pula. Okay, find grain. 64. Oh. 64. Senang ni soalan. Okay, what will be the dominant? Silt. Okay, silt dominant Dominant Okay, what coarse. is the dominant coarse? Gravel. 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 Okay, siapa boleh namakan soal ni? Cuba. Okay, dulu tak saya kena ajar lah dulu tak? Okay, saya tunjuk dulu BS ni. Okay, sekarang punya silt dan juga clay 64% kan? So dia jatuh dekat kategori yang ni lah. Yang ni. Okay, daripada 35% to 65% fines. Okay, bila jatuh kategori ni, kategori yang saya warnakan merah ni, dia ada secondary name dan juga primary name. Primary name tu tadi tu lah silt. Dia punya secondary name adalah yang dominan daripada coarse grain. Okay, kita tengok balik soalan. Okay, ni kawan awak buat tadi, betul. Dominant fine dia adalah silt, dominant coarse dia adalah gravel. Tapi nama dia yang sebenar adalah Gravelly. Gravelly. Silt. begitu. Begitu dia punya nama. Okay, how about this one? Tak nak tunjuk dah lah, you try. 67. 67. Dominant fine. Clay. Clay. Dominant Gravel. okay, nama dia Gravelly clay. Gravelly clay. Gravelly clay. Gravelly clay. Grab, Okay, grab, gravelly clay. Clay. Ada Ya. cubaan lain lah, ada cubaan lain. Okay, right now, kenapa kita tak boleh namakan dia sebagai gravelly clay? Sebab dia dah jatuh dekat sini 65% to
100% fine. Oh. So Gravely tu kena buang lah. Dia akan mengambil nama dia yang dominan tu lah, which is silt. So kita betulkan. So what is the name right now? Clay. Clay saja. Ah. Okay, tapi untuk fine grain soil sama ada silt dan juga clay, dia ada nama depan dia juga. Contoh high plasticity ataupun low plasticity ataupun extremely plasticity. Tapi jangan risau sekarang untuk plasticity ni. Kita akan belajar next class under consistency lah. So yang ni yang kita nak buat tadi, kita dah ulang balik untuk masukkan data dalam form, kita ulang untuk buat curve and then yang ni barulah kot beberapa example untuk bentukkan soil. So hopefully lepas ni apa pun sahaja diberi grading ataupun gradation untuk you all semua boleh namakan lah dengan sebaik-baiknya lah nama untuk soil ni. Dan keyword dia lah you boleh buat untuk refer kepada British Standard. Okay, sekarang kita akan buat tutorial untuk soalan nombor 2. Minta semua buka soalan tutorial. Kita ada 3 tips untuk kira soal classification. Saya akan share Google Sheet. Yang ni nanti you all kena isi lah. Sekejap saya cari dulu link. Okay, saya akan share dekat ruangan chat. Okay, saya dah share. Can you click on the link? Boleh buka tak? Boleh, madam. Okay. So kat situ ada nama lah, nama you all. So apa yang kita nak buat, minta you all isi borang ni. Sekejap saya share supaya kita boleh tengok real time punya cara mengisi borang ni bersama-sama. Adakah saya sedang present Google Sheet ni dengan awak? Ya, madam. Ya, madam. Yes, madam. So you can start now. Ada nama kat situ So yang ni boleh masukkan nilai terus. Mulakan dengan Abdullah. Senang orang yang depan ni, orang yang awal-awal ni. Dia saling je. Okay, siapa ada masalah nak buka link bagi tahu. Siapa tak jumpa soalan ada dekat Google Classroom. Kita sedang menjawab soalan nombor 2. Saya mulakan dulu saya isi berapakah jumlah soal yang kita gunakan untuk citizen test. That will be 2,862 gram. Okay, Abdullah boleh isi, Adam Daniel pun boleh isi, Rafina pun boleh isi, Balkis pun boleh, ini Kasbi Bazli dan juga Iman.
Okay, awak padam nama awak tu and then awak isi jawapan lah. Yang kolom seterusnya belum boleh buat lagi sebab kena tunggu kawan. Okay, Mimi sedang isi sekarang ni nilai dia. Okay, terima kasih Mimi. Madam, Ya. yang saya punya tu nak ambil nombor daripada Abdullah ke? Macam mana? Awak Abdullah kan? Saya ada dia ni. Adam Daniel. Awak boleh baca soalan. Ha. Soalan ada tak pen content dekat stage 1? Saya tak jumpa lah Madam. Tak, soalan ada soalan. Tak ada lagi? Okey. Table. Soalan dekat classroom. Buka dah. Classroom. Nombor 2. Okey, saya jumpa. Tak apa, tanya. Siapa tak dapat ke tak clear boleh tanya. Okay, Mimi dah isi bahagian dia. Balkis, Afina, tak payah tunggu you boleh buat dah. Rajbi pun boleh buat, Mazli pun boleh buat. Ada kan dalam Google Classroom soalan yang saya dah share? Oh, nak edit guna Google Sheet madam? Boleh type terus kat sini. Oh, okey. Awak padam nama awak, isikan jawapan ni. Okey. Okay, Adam dah isi daripada nilai pen content. Okay, that is correct. Okay, Adam kena tekan calculator untuk dapatkan correction factor. Pen content divide by refill down.
Boleh Adam? Adam Daniel. Dah madam. Okey, terima kasih Adam. So saya Sama. nampak Balkis sedang menaip jawapan juga. Okay, Afrina pun sedang menulis jawapan. Okay, Balkis untuk correction factor B, 988 bahagi dengan 232 ya. Okay, terima kasih Ashil. Ashil boleh, Abdullah ada ke? Ada. Dia sekejap Ashil dah buat dulu Terima kasih Ashil. Sama-sama. Okay, Balkis, untuk actual correction factor 426 darab dengan 1.796. Okay, Kasbi, Basli, Iman boleh Ashil dah buat, Nur Amirah sedang buat. Macam mana Nur Amirah boleh buat ni? Boleh teruskan Okay, Daniel Hakim pun dah boleh buat Kasbi ada, Bazli, Iman. Ada. Sekejap. Okay. Okay, untuk Daniel Hakim, kolom tu awak darabkan dengan 1.796. Kolom sebelah kiri tu Kolom sebelahnya awak kena darab dengan correction factor A. Satu. Okay, Abdullah dah isi. Okay, terima kasih Abdullah. Okay, Bazli dah isi. Terima kasih Bazli. Okay, Daniel Muhammad K ada? Ada. Okay, Daniel, awak kena ambil data awak tu 25.1 tu. Kena darab dengan 7.65. Sama juga dengan Hakim Data awak dari Kasbi darab dengan 7.65. Madam, tadi saya darab dengan 7.65 Awak Daniel ke? Dan Hakim.
Daniel Hakim awak darab dengan 1.79. Quotient factor darab dengan mass retain. Sebab awak berada di stage kedua ya Daniel Hakim, awak just darab dengan correction factor yang stage pertama. Ni ke berapa ni? Azwani, Zakia, Rabiatus, Tino, Fakar, tunggu sekejap yang kawan kita isi baru kita boleh isi. Boleh Daniel Hakim? Hakim pun boleh isi Hanif pun boleh isi, Adibah pun boleh isi. Okay, Kasbi betul yang awak isi first value untuk 1.18. Kasbi dah isi. Okay, Kasbi. Okay, Hakim pun sedang isi. Okay, terima kasih Hakim. Betul ke? Kena darab medium kan? 24.4 awak darab dengan 7.65. Okey. Betul. Okay, terima kasih Iman. Iman, total tu tak payahlah. Okay, siapa lagi awal? Daniel Hakim ke Daniel Muhammad Zul? Alamak. Siapa lagi awal? Terkeluar lah dia. Dia suruh minta request. Request? Ha. Sekejap.
Macam mana sekarang, okey tak? Boleh masuk dah? Okay. Okay. Kena request edit pula. Okey, sekejap. Dia tak tukar apa-apa pun. Saja je Google Sheet ni. Ke ada orang tukar? Saya tak boleh edit. Sekejap ya. Madam, saya punya yang ketiga tu dah edit tapi dia kata your access has expired. Saya pun kena macam tu tadi. Okey, sekejap. Okey, macam mana pula sekarang? Saya dah betulkan balik access ni. Okay, dah boleh. Dapat cabaran belajar Jarak jauh macam ni lah. Okay, dah. Okay, Hanif. Nur Adibah. Hanif ada? Hanif dan Nur Adibah. Hanif ada ke? Respon sikit. Hanif ada? Ada. Boleh isi Hanif? Data awak tu 16.2, awak darabkan dengan 7.65. Adibah? Adibah ada? Respon sikit Adibah. Adibah kata line dia tak okay, dia tak boleh nak Oh, tulis. okay, tak apa, saya Hanif Saya pada isikan boleh? Saya tolong isikan. okey, terima kasih. Hanif, nama awak padam Yang soil passing tu macam mana? Soal passing dalam soalan Oh, dekat bawah tu kan.
Okey, yang lain boleh isi, boleh jumlahkan untuk kolom ni. Corrected mass retain ni daripada nilai yang atas sampailah ke bawah. Ada orang padam je datang. Terima kasih Abdullah Adibah, Hanif, terima kasih. 59. Okay, untuk total tu kita kena tambahkan dari atas sampailah ke bawah. 33.1. Kita mewujudkan baru. Resmi. Okay, terima kasih Amira. Amira Binti. Okay, berapa total siapa dapat jawapan? Satu kosong satu point 10.21. Weh, macam tak lebih je ni. Lebih? Macam dapat lebih daripada yang bagi tadi. Sekejap ya. Ya, awak dapat berapa? Dapat ni. 2862? Okey, tak apa tak adalah lebih sangat kot. Mungkinlah in between ni kita ada tersalah kira ke? Mungkin mungkin ada yang round up. Ya, yes. Ada Round yang up. Ada. Okey, untuk Amira punya bahagian tadi dia percentage retain, kolom percentage retain, nilai dia tu bahagikan dengan total tadi darabkan dengan 100. So Nur Syazwani pun akan buat benda yang sama. Nilai 189.84 bahagikan dengan total tadi 2862 darabkan dengan 100. So sama juga dengan Zakia, Rabiatul, Siti Nur Harsana dengan Fakar. Okay, kita tunggu kawan-kawan kita sikit lah. Yang lain Syazwani okey ke dia ada problem juga? Internet. Okey madam, okey. Wani ni Wani. Wani mestilah okey lah.
Okey, boleh volunteer jawab soalan kolom yang hujung sekali sebab tak ada nama. Any volunteer? Okay, 100 tolak 4.5 and then get the value. Okay, thank you Fakar. Kau medium. So we are waiting Rabiatul dengan Sitino. Siti Nur Hasana. Yes, Tak apa, saya tolong. boleh. Rabiatul okay ke? Okay, Rabiatul boleh respon sikit? Okay, okay. Rabiatul kata line dia tak okey sebab hujan. Okay. Siapa nak tolong Rabiatul? Tak apa, saya boleh tolong. Baik je, buat kelas dia kan. Jaga. Saya pun nak tolong. Hati baik. Saya nak tolong juga. Apa semua. Kalau nak tolong, Tolong. tolong pun kira betul je, tak betul tu. Confidentnya 100% ni. Siapa yang buat 100 tu? 6.8 tambah 6.2 Ya, okay, dah complete dah. Terima kasih yang menolong. 3.7 11. Okay, bolehlah buat yang kolom yang paling hujung ni sebab tak ada nama. Bolehlah berlumba-lumba sikit. Apa ni? Siapa yang tengah buat cumulative percentage tu? Oh, tak tahulah, ramai ni yang buat. Wah, Semua anonymous. Saya. Ramai yang baik hati ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya buat dari bawah. Boleh. Lagi bijak kan. Boleh juga kan. Boleh je. Sebab kita dah tahu lah kosong kan. Saya tahu yang bawah sekali je. Kosong. Bawah lagi je. Bawah lagi Oh, salah. Sorry. Bawah sekali. Yang atas tu 100 tolak 0.9. Okay, orang memang sangat bijak boleh tahu boleh buat reverse kan. Tak, yang 95 tengah-tengah ni siapa buat? Siapa buat? Salah tu. Macam mana? Tahu tengah-tengah tu. 6. 1 tolak 3.5. Ni 9. Madam, Ya. yang appendix madam bagi tu untuk soalan ni lah kan? Itu untuk awak lukis lah nanti. Yang mass of soil passing 20 mm tu apa benda? Dan content. Tak, siapa padam balik aku tulis tu? Apa yang awak tanya? Yang soil passing 20 mm tu pen content ke? 20 mm.
Yang sebelah kiri, bawah stage 1 tu. Bawah stage 1, alright. Okay. Pen Ah, content. sebenarnya- Ke ni. Oi, salah je ni. Pen content ke? Padam. Tak tanya pen content ke? Yang soal passing tu apa benda madam? Soal passing 20mm Ah, yang tertinggal dekat bawah kan bila kita shift bawah sekali kita ada mangkuk yang kita nak tampung semua tanah tu kan. ah. Itulah nilai pen content yang Oh. mungkin, itulah nilai dia. Dan Okay. maksud tu adalah passing 20mm punya shift. Oh, okay madam. Okay, macam ni lah bila awak buat 3 stage, you ada 2 kali riffling correction. Tak siap lagi ni. Okay, lepas dapat data-data ni you kena lukis lukis soil curve. Siapa yang dah print you boleh lukis lah, tapi kita tak buat lah hari ni. Kita stop sampai siap kita punya table. Okay, reminder untuk exam kita tak buat lah jemaah macam ni kan. Kita buat seorang-seorang lah. Siapkan semua data. Betul ke buat benda ni macam salah je. Tak apa, nanti saya mak balik. Kira betul-betul lah. 61 10.4 51. Okay, kira betul-betul sebab ni jawapan untuk tutorial Tutorial nombor 2. 6199 tolak 10 ke 8. 6199 tolak 10 ke 8. 130 tolak 16.73 34.38 ni dikit. tolak 18.12 16.26 8.22 8.14 tolak 5.39. Oh, besar pointer dia. 7. Yang kolom Dua tadi kita buat zigzag kan? Zigzag. 2.7 1 2 macam salah ni. Okay, tak apa. Nanti awak semak balik Dah tak betul lah. Dua Dah tolak. tak betul dia ni. Tapi tak apalah. Macam bahagi. Adalah silap tu kat mana tu. Tak apa, nanti semak balik yang ni saya nak tunjuk kalau ada 3 stage macam mana you kena buat. You ada 2 kali correction lah. Dan you kena tahulah mana data yang perlu darabkan dengan correction, mana data yang you salin balik je So this is how you do it. Of course yang you buat ni salah kot. Confirm salah. Tapi selepas you lengkapkan data ni, you lukis graph. And then you kena dapatkan composition tu lah, gravel, sand, silt dan juga clay. Selepas tu awak boleh namakan soil. Ada pula hai awak kat sini hai. Siapa tu? Tak apa. No worries. Okay, okay tak untuk soil classification under particle size distribution? Okay, madam. Okay. Tapi kalau buat nama-nama macam ni macam tak okey je. Tak apa, awak semak balik. Okay, rasanya tak boleh guna jawapan ni. Itulah buat balik. Okay, yang penting awak tahulah darab yang mana kan, bahagian mana tolak mana. Okay, make sure you lukis untuk soalan tutorial 2 ni bukan setakat lengkapkan table,
Betulkan jawapan. Lepas dapat jawapan, you lukislah. Graf. Lukis graf. Okay. Siapa pandai guna Excel bolehlah buat drawing guna Excel, tapi better you lukislah guna manual supaya kita tahu dulu nak plot macam mana guna manual. Okay, saya rasa saya stop kat sini dulu. Untuk next class baru kita tengok under consistency, under attribute limit. Okay, terima kasih yang bagi jawapan. Dan kalau tak ada apa-apa soalan, we call it a day. And may Allah bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you. Madam. Thank you. Thank you, madam. Bye. Madam, Madam. Attendance saya generate. Saya dah generate dah. Dia automatic. Terima kasih. Okay. 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 Terima kasih, Madam. Terima kasih, madam. Bye, madam. Bye. Terima kasih, madam. Kenapa bang? Tubik lah Asbi.